عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية من صنع ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك ولنا الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلى الناس رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا وحدة من لساننا. قال الشيخ تعالى نفعنا بالدارين. Dan sungguhnya tiada diwajibkan mandi dengan keluar setengah anak seperti tangan atau kaki atas barang yang dibahas oleh setengah ulama sebab ketiadaan tahqiq keluar mandi perempuan melainkan dengan keluar sekaliannya. Dan sungguhnya tiada diwajib mandi masalah wiladah. Dan sungguhnya tiada diwajib mandi dengan sebab keluar setengah anak. Ini sebahagian daripada badan anak tu dah keluar. Seperti tangan atau kaki. Jadi nak jadi wajib mandi itu keluar keseluruhan anak. Seluruh badan anak tu barulah jadi wajib mandi. Maknanya sekiranya kalau keluar setengah badan dia, setengah juzuk, setengah anggota dia, maka tidak wajib mandi lagi. Hanya membatalkan wuduk. Lebih lagi sekiranya kalau keluar sebahagiannya kemudian masuk balik, maka belum lagi juga wajib mandi. Hanya membatalkan wuduk. Katanya tak wajib mandi itu atas barang yang berlaku di atas barang yang dibahas oleh setengah ulama. Jadi mengikut setengah ulama tu dia katanya keluar setengah badan bagi anak tu belum wajib mandi lagi. Alasan dianya sebab ketiadaan tahqiq keluar mandi perempuan. Malaikan nak jadi nyata kata keluar mandi perempuan tu malaikan dengan keluar sekalian anak. Dia masalah wiladah tu wajib mandi dengan sebab beranak, dengan sebab bersalin, dengan sebab wiladah tu sebab pada maknanya dia keluar mandi. Sebab dulu dia katanya kelima beranak dan umpamanya daripada beranak alaqah atau mudghah, yakni darah segempal atau daging segempal, kerana bahasanya anak itu daripada mani yang beku jua. Sebab anak itu jadi daripada mandi, maka keluar anak ialah keluar mandi. Maka keluar mandi itu ialah mewajibkan mandi. Maka di sini dia katanya kalau keluar setengah badan anak itu keluar seperti tangan saja ke atau keluar kaki saja ke, kemudian masuk balik, maka tidak mewajibkan mandi lagi. Sebab dia alasannya sebab ketiadaan tahqiq, mana tiada nyata keluar mani perempuan. Nak nyata malaikan keluar
sekaliannya sekalian anak. Jadi maknanya selama mana anak keluar tidak lepas daripada rahim dia, pada maknanya belum, maknanya tidak nyata kata keluar mandi. Maka dengan sebab itulah keluar setengah badan tu belum mewajibkan mandi lagi. Nak jadi wajib mandi tu maknanya keluar keseluruhan badan kan anaknya. Maka dia katanya dan harus menjimuk akan dia, harus bagi suami menjimukkan dia akan perempuan yang tadi. Yang tadi yang keluar anak, keluar tangan saja, kemudian masuk balik. Maka harus bagi dia tu mandi. Sebab dia tu belum lagi berjunub pada maknanya. Sebab keluar tangan saja tu belum nyata, katanya belum nyata masuk dalam kata keluar mandi. Maka apabila keluar anak tangan saja, kepala saja masalah, kemudian masuk balik, maka tidak wajib mandi lagi sehingga harus bagi suami itu menjimukkan, tak perlu kepada mandi. Tak perlu kepada isteri dia tu mandi janabah dulu tu tidak. Sebab tidak mewajibkan mandi, maknanya tak payah mandilah. Kalau nak jimuk pada masa tu boleh lagi lah. Kemudian daripada beranak, ada. Dia tanya dan harus menjimukkan dia kan perempuan, kemudian daripada beranak dengan ketiadaan basah. Ini bukan masalah keluar setengah. Masalah lain pula. Dan harus menjimukkan dia akan perempuan, yakni dengan tidak wajib mandi. Dengan tidak wajib mandi, sekiranya kemudian daripada beranak dengan ketiadaan basah. Beranak tu dengan tiadaan basah. Harus menjimuk dulu daripada mandinya, mandi perempuan. Maknanya kalau tak mandi pun boleh nak jimuk. Dia sebabnya wiladah tadi tu, beranak tadi tu syaratnya nak jadi wajib mandi ialah anak keluar dengan keadaan basah. Dengan maknanya kalau keluar dengan ketiadaan basah, maknanya kering, maka tidak mewajibkan mandi. Sebab kata tadi itu dia tak ada sebut tadi. Masalah katanya beranak mewajibkan mandi atas alasannya anak itu terjadi daripada mani. Maka sekiranya kalau keluar dengan keadaan basah, itulah barulah wajib mandi. Tetapi kalau anak tu keluar dengan keadaan kering, maka tak wajib di atas perempuan tu mandi. Maka apabila tak wajib mandi, dengan sekiranya kalau beranak dengan keadaan kering itu tak wajib mandi, maka harus bagi suami jimuk. Walaupun selepas pada bersalin saat itu, dia tak mandi junub sekalipun. Boleh nak jimuk. Sebab kerana bahawasanya ia hukum junub. Ada. Sekali lagi. Dan harus menjimuk akan, ini harus bagi suami menjimukkan dia akan perempuan, kemudian daripada beranak dengan ketiadaan basah. Beranak tu dengan ketiadaan basah. Sebab kalau tak basah, tak wajib mandi, maknanya tak hasil janabah. Harus jimuk tu dulu daripada mandi. Kalau tak mandi pun boleh nak jimuk tu selepas pada beranak. Sebab tidak hasil janabah. Sebab dia katanya anak tu terjadi daripada mandi, maka sekiranya kalau keluar dengan basah, mandi ini benar basah. Mandi ini benar basah. Kalau anak keluar dengan keadaan kering, maka tak wajib mandi. Tapi biasanya orang perempuan tu kalau bersalin tu basahlah. Basahlah. Tetapi barangkali boleh jadi ada keluar dengan keadaan kering, maka tak wajib mandi. Kerana bahawasanya ia hukum janabah, kerana bahawasanya ia
hukum janabah dan iaitu tiada menegahkan daripada jimuk. Ya. Tetapi batal puasanya. Ya. Sekali lagi. Dan harus bagi suami menjimukkan dia kan perempuan akan isterinya. Perempuan tu isteri dia lah. Kemudian daripada beranak dengan ketiadaan basah. Dengan ketiadaan basah tu tak mewajibkan mandi. Harus jimuk tu dahulu daripada mandinya mandi perempuan. Sebab apa? Kerana bahawasanya ia anak yang apa dia? Keluar anak dengan ketiadaan basah. Hukum junub. Dan iaitu tiada menegah daripada jimuk. Nak tengok kerana bahawasanya ia hukum junub. Kerana bahawasanya ia beranak dengan ketiadaan basah. Sudah. Kerana bahawasanya beranak dengan ketiadaan basah, hukumnya junub. Dan iaitu tiada menegah daripada jimuk. Dia tidak menegah mana boleh lah. Dia begini. Dia apabila keluar anak dengan ketiadaan basah, tidak mewajibkan mandi. Kalau keluar anak dengan keadaan basah, mewajibkan mandi. Kalau basah, wajib mandi. Kalau kering, tak wajib mandi. Tetapi masuk dalam hukum junub, tetapi tidak menegahkan jimuk. Dengan sebabnya, dia anak tu asal daripada mandi. Maka keluar mandi itu tidak menegahkan jimuk, tapi hasil janabah. Dia masalahnya katanya apa masalah tak boleh nak jimuk tu masalah apabila putus daripada darah putus daripada darah nifas, tak boleh nak jimuk melainkan mandi lebih dulu. Begitu. Tetapi kalau janabah, kalau berjunub, sudah berjunub nak jimuk pula, boleh ke tidak? Boleh. Keluar mandi, isteri dah keluar mandi, isteri tu dah dijimuk, belum pada mandi, nak jimuk sekali lagi pula, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Dia tak macam masalah nifas dan haid. Apabila suci daripada nifas, suci daripada haid, maka tak boleh nak terus jimuk, mesti kena mandi dulu. Adapun keluar anak ni, dia pada hukum janabah. Maka dalam keadaan berjunub, janabah ni maknanya janabah hasil dengan sebab dua perkara seperti dulu. Ialah dengan sebab keluar mani, artinya dengan sebab masukkan hasyafah dengan sebab jimuk. Maka janabah ini tidak menegahkan jimuk. Itu kan. Jadi yang menegahkan jimuk, yang katanya wajib kena mandi dulu tu masalah haid dan nifas. Masalah haid dan nifas tak bolehlah habis daripada putus darah haid darah nifas nak terus jimuk, tak boleh. Tapi kalau keluar mandi hasil janabah, kalau jimuk itu hasil kalau masuk hasyafah sekalian tu
hasil janabah. Hasil janabah tidak menegahkan mandi. Jadi maknanya keluar anak dengan keadaan basah pun sama, keluar anak dengan keadaan kering pun sama, dia jadi berjanabah. Jadi berjunub. Cumanya bezanya semata-mata begini, semata-mata keluar anak basah atau kering, maka hasil janabah bagi perempuan itu. Hasil janabah bagi perempuan itu. Maka berbezanya sama-sama jadi hasil janabah. Keluar anak dengan keadaan basah pun hasil jadi janabah. Keluar anak dengan keadaan kering pun hasil janabah. Maka tilik kepada hasil janabah tidak menegahkan jima'. Sebab itulah kalau ada isteri itu keluar mandi. Lepas tu selepas pada keluar mandi, belum pada dia mandi, belum pada dia pergi ke bilik air mandi itu, bolehkah tidak nak jima'? Boleh. Seperti masalah selepas pada dia jima' dah, belum pada mandi, dia nak jima' straight lagi pula, boleh. Belum pada mandi. Cumanya berbeza anak yang keluar dengan keadaan basah mewajibkan dia tu mandi. Anak yang keluar dengan keadaan kering itu tak mewajibkan mandi. Ala kulli hal, kalau keluar anak semata-mata keluar anak tu jadi janabah. Maka janabah tu tidak menegahkan daripada jima'. Dengan maknanya orang kita ni kalau kita duduk dalam keadaan berjunub, nak jima' pula boleh, harus bagi suami, nak jima' pula boleh. Bukan kata jima' dah sekali, apabila nak jima' pula kali yang kedua, wajib kena mandi dulu, bukan dia begitu. Cumanya sunat basuh, begitu ya. Dia tak sama dengan masalah haid dan nifas. Kalau putus darah haid, darah nifas, tak boleh nak terus jima', mesti wajib mandi dulu. Ada pun sini sebab tu dia katanya kerana, sebab apa boleh katanya selepas pada beranak tu, selepas pada beranak dan anak tu keluar dengan keadaan kering, tidak wajib di atas isteri yang beranak itu mandi. Dan tilik kepada semata-mata beranak dengan ketiadaan basah sama juga, dengan keadaan basah pun sama, kering basah sama, maka hasil janabah dengan sebab beranak. Maka dia kata, sebab tu dia katanya kerana bahawasanya ia beranak. Kalau rajak ada beranak saja tu lebih comel. Kerana bahawasanya ia beranak tu hukum janabah. Dan iaitu janabah tu. Hukum junub. Junub tu tiada menegahkan jima'. Yang menegahkan jima' sebelum mandi tu mana? Haid dan nifas. Begitu. Yang menegahkan jima' sebelum pada mandi itu apa dia? Haid dan nifas. Adapun janabah tidak menegah. Begitu. Sekali lagi untuk nak jelas. Jadi semata-mata beranak, maka hasillah janabah. Maka apabila jadi janabah tak mengapa kalau nak jima'. Begitu. Cumanya kalau tilik pada semata-mata beranak tu dah hasil janabah. Tapi kalau dengan ketiadaan basah, tak wajib mandi. Begitu. Tetapi batal puasa perempuan yang beranak yang tiada basah. Tapi kalau tilik kepada, kalau dia beranak di dalam masa puasa, maka batal puasa. Sebab pada hukum keluar mandi itu setengah pada perkara yang membatalkan puasa. Walaupun beranak tu dengan keadaan kering tiada basah sekalipun membatalkan puasa. Sebab pada hukum keluar anak, keluar mandi. Keluar anak tu ialah pada hukumnya ialah keluar mandi. Sebab anak tu terjadi daripada mandi yang beku, dia kata. Atas barang yang dijazam Imam Nawawi pada tahqiq, dijazam diputus oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq dia.
Iaitu maknanya batal puasa perempuan dengan sebab beranak yang tiada basuh tu, itu muktamad. Kalau muktamad batal puasa. Cumanya tak wajib mandi. Begitu. Tapi kalau basuh, basuh pun batal puasa juga. Wajib mandi. Begitu. Habis. Adapun yang mewajib mandi bagi orang haid dan nifas dan wiladah dan keluar mani itu putusnya dan berkandak kepada sembahyang atau umpamanya. Dia kata adapun yang mewajibkan mandi. Adapun yang mewajibkan mandi bagi orang haid, yani bagi orang yang putus haid, putus darah haid, mana berhenti darah haid dan nifas dan wiladah, beranak, yani wiladah beranak dengan basah dan keluar mandi. Lepas tu satu lagi apa dia? Jima', satu lagi. Iaitu putusnya. Tapi jima' tak ada masalah putuslah. Iaitu putusnya, putus haid dan nifas dan wiladah dan keluar mandi. Dan satu laginya berkandak sembahyang, nak solat. Atau umpama solat. Seperti nak tawaf, nak menanggung Quran, nak baca Quran, itu. Jadi masalahnya begini. Apabila nifas, apabila putus daripada, apabila seorang tu datang haid, permulaan dia tu, permulaan datang haid, permulaan datang apa dia? Datang darah nifas, permulaan wiladah, dan permulaan keluar mandi itu belum jadi wajib mandi. Belum jadi wajib mandi. Maksud nak cerita begitu ya. Dia haid paling kurangnya sehari semalam. Nifas satu lahzah sekurang dia. Wiladah, jadi permulaan keluar anak yang basah tadi tu belum wajib mandi. Belum jadi wajib mandi. Keluar mani pun gitu juga. Permulaan talak keluar air mandi itu belum wajib mandi lagi. Maka di mana tempat yang kata wajib mandi ialah putus. Mana putus nifas, putus haid, putus wiladah. Maknanya putus wiladah tu mana anak dah lepas daripada rahimnya. Itu putus wiladah maknanya anak dah lepas daripada rahimnya. Dan keluar mandi tu maknanya habis air mani dah keluar habis keseluruhannya. Maka situ satu dan satu lagi nak solat atau barang yang seumpama solat seperti tawaf dan apa. Maka maksudnya begini. Kalau yang mudah nak nampaknya haidlah. Saat yang pertama pada awal-awal keluar haid itu, kalau tanya wajib mandi ke belum? Dah wajib ke belum? Tak lagi. Tak wajib lagi. Nak jadi wajib tu bila? Putus daripada haid. Darah haid dah berhenti. Itu pun tak wajib lagi. Kalau dia tak nak solat. Itu pun tak wajib lagi walaupun darah haid dah putus. Contohnya kita katanya pagi-pagi ni tak ada solat yang wajib kan. Kita katanya tak ada nak solat lah pagi ni. Contohnya pagi ni darah haid dia dah putus. Wajib mandi terus ke? Tak wajib lagi. Nanti dia nak solat barulah wajib. Walaupun dah putus sekalipun tapi tak nak solat lagi, tak wajib lagi. Artinya dia tak nak baca Quran lagi ke, artinya tak ada nak serah
diri kepada suami lagi ke, maka tak wajib lagi. Jadi maknanya masa yang jadi wajib mandi itu bila? Walaupun keluar mandi sekalipun. Keluar mandi dah habis keluar mandi. Beranak bersalin saat itu dengan keadaan basah, anak dah lepas pada rahim. Dah wajib mandi terus ke? Tak. Nanti bila jadi wajib, nanti dia nak solat. Atau nak kepada perkara yang seperti solat, yang tak boleh buat dalam keadaan berjunub. Seperti apa dia nak iktikaf dalam masjid, nak tawaf, nak menanggung Quran, nak baca Quran. Sampai masa situlah barulah jadi wajib. Maksudnya begitulah, macam wuduk lah. Macam wuduk. Sungguh pun kita katanya kencing mewajibkan wuduk kan. Kencing membatalkan wuduk, tapi tak wajib kita ambil wuduk, melainkan kita nak solat, nak menanggung Quran, kita nak tawaf dan sebagainya. Ini pun begitulah. Jadi maknanya yang dia sebut di sininya, sebab dulu pada ni dia bilang, kita tengok dulu dia bilang setengah daripada sebab ia mewajibkan mandinya ialah keluar mani satu. Yang terusnya haid, keluar datangan haid, datangan nifas, beranak. Dia bilang begitu kan. Dia bilang begitu. Jadi pada zahir bilangan dianya, zahir bilangan dianya tengok keluar mandi mewajibkan mandi. Kedatangan haid mewajibkan mandi. Kedatangan nifas mewajibkan mandi. Beranak mewajibkan mandi. Beranak yang basah mewajibkan mandi. Tapi dengan secara cakap mudah-mudahnya begitulah. Cakap dengan secara mudah-mudahnya begitulah. Apa maknanya? Kedatangan haid wajib mandi. Kedatangan nifas wajib mandi. Keluar mani wajib mandi. Apalagi beranak bersalin dengan keadaan basah wajib mandi. Dengan secara betul-betul cakapnya begitu. Tapi yang sebenarnya bukan begitu. Kedatangan haid itu tidak mewajibkan mandi lagi. Melainkan putus haid dan nak solat dan sebagainya. Situ tempat yang jadi wajib. Masa yang jadi wajib. Kalau begitu maknanya, kalau kita tengok dulu, tengok mana? Yang ketiga haid. Yang ketiga daripada perkara yang mewajibkan mandi, haid. Jadi kalau gitu kita kena hurainya begini. Ketiganya haid. Maka jangan kita kata haid apabila datang haid wajib mandi. Itu tak nak betul, tapi orang dah faham. Haid mewajibkan mandi. Tapi kalau nak kira sebenarnya haid, datang haid tu bukan yang mewajibkan mandi. Mana tempat yang wajib mandi dengan sebab haid? Putus haid dan nak solat dan sebagainya. Itu yang mewajibkan mandi. Faham kita? Yang keempatnya nifas. Datang nifas tidak mewajibkan mandi. Jangan keliru. Datang awal-awal datang nifas tu tidak mewajibkan mandi lagi. Habis tu, di mana tempat wajib mandinya? Putus nifas. Putus nifas dan nak solat dan sebagainya. Barulah wajib. Faham gitu? Jadi, ada pun jimuk pula. Kalau jimuk tu, dia tak kira diputus lah. Jimuk tu dia tak kira diputus nak jadi wajib mandi. Sebab kira diberhenti. Lagi pulanya apabila berjimuk tu nak wajib mandi tu bila? Apabila berkehendak kepada solat dan sebagainya. Jadi maknanya dia berbeza. Dia berbeza. Berbeza di mana? Kalau kita katanya kalau kita katanya jimuk itu mewajibkan mandi betul-betul. Mana selepas ada jimuk kena terus mandi. Tak boleh buat benda lain. Sudah jimuk tu kena mandi terus. Tak boleh buat benda lain. Nak solat pun kena mandi. Tak nak solat lagi pun kena mandi. Tu kalau katanya
Mandi itu, junub itu, jimuk itu mewajibkan mandi semata-mata jimuk. Tapi dia kena kait. Nak jadi wajib tu bukan kata jimuk tu jadi wajib terus, tidak. Sudah jimuk selama mana tak nak solat, tidak nak menanggung Quran, tidak nak baca Quran, tidak nak tawaf, maka tak wajib lagi lah mandi. Artinya kita nak kata begini pun boleh. Jadi junub itu sebab bagi wajib mandi. Tapi sampai masa mandi bila? Apabila nak solat. Begitu. Macam macam inilah. Haji dia katanya wajib di atas orang yang kuasa. Wajib di atas orang yang kuasa. Man istata'a ilaihi sabila. Wajib di atas orang yang kuasa. Kemudian kalau kita katanya haji itu dikerjakan haji itu pada bulan Zulhijjah. Mulai daripada bila? Mulai pada 9. Mulai pada 9 bulan Zulhijjah. Kemudian Zulhijjah tu bulan 12 kan? Bulan 12. Kemudian kita katanya kita dapat duit bulan Muharram. Kita dapat duit, ada harta, ada belanjaan untuk nak belanja pergi haji pada bulan Muharram. Dia kata sekarang tu nak pergi haji tu boleh sangatlah. Puasalah kitanya. Maka kalau kita kira tu dah dapat benda yang wajib, apa dia? Dapat harta yang belanjaan tapi belum wajib tunai. Belum wajib tunai sebab nak bukan katanya bulan Muharram dapat ada kuasa, ada dapat duit masalan wajib buat tu haji bulan Muharram. Tak ada lah haji bulan Muharram tu. Haji bulan Zulhijjah pada 9 tu. Maka jadi syarat nak wajib dah dapat. Syarat nak jadi wajib tu dah ada, ialah ada belanjaan. Tapi masa tunai belum sampai masa lagi. Tunggu musim dia nulah. Begitu. Jadi maknanya semata-mata kalau datang haid tidak mewajibkan mandi lagi. Tapi dah tahulah kata saya ni nanti kena mandi ni. Saya ni nanti kena mandi tapi dah tahu tapi wajib lagi. Dah wajib ke belum? Tak lagi. Nanti putus dulu dan tunggu nak solat pula. Maknanya kalau tak putus haid masih keluar lagi, tak wajib mandi lagi lah. Tak ada lagi lah hukum wajib mandi tu, tak ada lagi. Maka apabila putus pula, tak ada nak solat, tak ada nak buat apa-apa lagi yang berkendak kepada mandi, tak wajib lagi. Tak wajib lagi. Begitu. Itulah. Itu maksud dia nak ceritanya. Kata Qalyubi yang mewajib mandi itu keluar mandi dan putus haid dan nifas. Dan tamam keluar wiladah. Itu syarat wajib. Dan syarat wajibnya dan hendak sembahyang itu syarat bersegera. Dia kira begitu. Kata Qalyubi yang mewajibkan mandi itu keluar mani dan putus haid dan nifas dan tamam keluar wiladah itu. Tamam mana sempurna keluar anak. Itu maknanya kalau keluar kepala saja tak sampai masa lagi. Itu syarat wajib. Semua sana itu maknanya
keluar mandi, putus haid dan nifas dan tamam sepenuh keluar anak tu syarat jadi wajib mandi. Syarat bagi nak wajib mandi. Maknanya kalau permulaan datang haid, tak cukup syarat wajib lagi. Tak cukup syarat wajib lagi. Dia nak di mana? Kalau mandi itu tak kira putus tak putus sebab dia sekejap saja. Mana keluar mandi, putus haid dan nifas dan sempurna keluar anak itu syarat bagi nak jadi wajib mandi. Jadi syarat maknanya benda yang mewajibkan mandilah. Tetapi segera tu tak lagi. Dan berkehendak kepada sembahyang dan berkehendak sembahyang atau seumpama sembahyang itu syarat bersegera. Maknanya syarat bersegera, maknanya syarat kita terus solat, terus mandi. Apabila nak solat sampai masa mengejakan mandi. Tapi semata-mata putus tu dah wajib, segera tu tak lagi. Mengikut dia kata begitu. Putus darah haid dan nifas dah wajib, tapi kena mandi segera ke? Terus ke kena mandi? Tak, nanti nak solat barulah kena terus mandi. Faidatun. Nyata khilaf itu. Khilaf di antara Qalyubi dan yang sebelum pada ni. Sebab yang sebelum pada ni dia katanya putus haid dan nifas dan berkehendak kepada solat itulah yang mewajibkan mandi. Tapi Qalyubi dia katanya segera nak solat tu syarat bagi segera, putus tu wajib, yang mewajib. Maka tempat khilafnya dia katanya maka nyata khilaf, maka nyata tempat nyata ada khilafnya. Khilaf di antara Qalyubi sebab Qalyubi dia katanya putus syarat bagi wajib, nak solat tu syarat bagi segera. Mana putus tu dah wajib. Tapi tak segera lagi, tak mesti terus solat, terus mandi. Apabila kita nak solat mesti segeralah mandi. Sebab nak solat tak boleh. Begitu. Tapi yang sebelum pada ni dia katanya putus dan kehendak solat tu jadi syarat. Maka tempat nyata khilafnya, nak bagi nampak khilafnya begini. Jika berkata seorang bagi isterinya, jika berkata seorang suami bagi isterinya, isteri dia, dia kata macam mana? Jika wajib atas kamu mandi, engkau tertolak. Dia ta'liq tolak. Ini masalah tolak dengan secara itu, ta'liqkan tolak. Tengok. Dia katanya, suami dia kata begini. Jika wajib atas kamu, kamu tu isteri dia. Jika jadi wajib atas kamu mandi, engkau tertolak. Bila masa jadi wajib mandi, bila masa kau jadi wajib mandi atas engkau tertolak. Itu dia panggil ta'liq, kan tolak. Maka bila nak jatuh tolaknya? Bila nak jatuh tolaknya? Maka tiada jatuh tolak malaikat tak kala berkehendak mandi, berkehendak mendirikan solat, mendirikan sembahyang. Kalau mengikut kaum yang pertama, jadi maknanya kaum yang pertama nak jadi wajib mandi itu apa dia? Putus dan nak solat. Jadi kalau dah putus tapi belum lagi nak solat, tak wajib lagi, maka tak jatuh lagi talak. Tapi kalau mengikut Qalyubi, dia katanya putus haid tu dah jadi wajib mandi. Adapun nak solat tu di mana syarat bagi segerakan mandi. Maka di situlah tempat nyata beza, nampak jelas lah kata khilaf di antara dua kaum tadi. Jadi maknanya kalau orang tu dia
dia dia ta'liqkan talak, dia kata kau bila masa kau jadi wajib mandi, engkau tertolak, engkau jatuh tolak. Maka bila nak dapat benda yang ditaklik, ketika wajib mandi, maka bila nak jadi wajib mandi, mengikut yang pertama, apabila putus dan berkandak pada solat. Kalau putus saja, tak ada nak solat lagi, tak wajib lagi, tak jatuh lagi. Contohnya, kalau dia putus pukul 8 pagi, lepas tu dia tak ada nak solat, tak ada nak baca Quran, tak ada nak i'tikaf dalam masjid, tak ada nak tawaf, Zuhur pun tak ada wajib lagi pukul 8 pagi. Maka tak jatuh lagi tolak. Tak jatuh lagi tolak. Sebab apa? Sebab belum jadi wajib mandi lagi. Mengikut kaul yang pertama, adapun kalau mengikut kaul Yubi, semata-mata putus tu dah wajib. Maka jadi wajib mandi dengan sebab putus, maka sebab putus tu jadi jatuh tolak. Itulah. Dia panggil masalah ta'liqkan dengan tolak. Ta'liqkan tolak. Maka apabila dapatkan sifat yang ditaklik, maka jatuh tolak. Sini sifat yang dia benda yang tempat yang dia gantungkan tolak ni, di mana? Di wajib mandi. Selama mana tak jadi wajib lagi, tak jatuh tolak. Apabila dapat benda yang ditaklik, mana? Apabila ada wajib, jatuhlah tolak. Sebab dia taklik ni mana gantungkan tolak di atas wajib mandi pada masalah kita ni. Selama mana tak wajib, tak itu lagi. Tak jatuh tolak. Tu dia dia masalah tolak dan lain lagi itu dia ada taklik, dia ada tanjiz. Dia panggil. Kalau tolak begini, saja-saja dia kata, aku tolak akan dikau. Itu tanjizkan tolak, meluluskan tolak. Dia panggilnya begitu, tanjizkan tolak, meluluskan tolak. Mana terus tolak. Adapun dan juga tolak dengan secara ta'lik. Tadi tolak dengan secara tanjiz, terus jadi tolak. Aku tolak akan dikau, aku ceraikan dikau, 1 tolak, 2 tolak, 3 tolak, katalah. Itu tolak dengan secara tanjiz. Dan juga tolak dengan secara ta'lik. Ta'lik lah dengan mana-mana sekalipun. Kalau turun hujan, kau tertolak. Selama mana hujan tak turun, tak tertolak. Apabila mulai turun, jatuh tolak. Apabila datang malam Jumaat, engkau tertolak. Selama mana tak masuk malam Jumaat, tak tertolak. Bila masuk malam Jumaat, tertolak. Itu dipanggil tolak dengan secara ta'lik. Maka tolak ni boleh dengan secara tanjiz, boleh dengan secara ta'lik. Tetapi yang lain segala akad tak boleh. Segala akad tu tak boleh. Kalau akad nikah nak ta'lik tak boleh. Macam mana? Sekarang kita katanya siang. Waktu siang. Maka si wali tu dia kata, bila datang waktu malam aku nikah akan dikau, dengan seterusnya. Maka tidak sah gitu. Dia tak boleh taklid, dia kena kata tu aku nikah akan dikau, jangan kalau gitu, kalau gini tak boleh. Tu taklid. Sekarang waktu siang, dia tak bila masuk, tapi dia akad sekarang lah. Akad waktu pukul jam sekarang lah. Pukul 9:30 sekarang. Tapi dia taklid. Katanya, bila masuk waktu malam, aku nikah akan dikau. Hingga seterusnya. Sebelah balik, lelaki pun aku terimakan nikahnya. Sah ke tidak? Tidak sah. Sebab dengan secara taklid. Maka jual beli pun begitu juga. Maka segala jenis akad tu tak boleh dengan secara taklid. Tetapi talak boleh. Boleh dengan secara tanjiz, mana terus. Atau boleh juga dengan secara taklid.
Tetapi kalau tolak dengan secara ta'liq, maka benda yang dita'liq selama mana tak datang, tak tertolak. Misalan kita katanya sekarang, sekarang kita katanya bulan apa? Bulan Jemadi Awal. Contohnya, bulan Jemadi Awal masalah. Apabila datang bulan Ramadan, apabila datang 1 Ramadan, engkau tertolak. Maka sekarang tak tolak lagi. Jadi suami isteri lagi lah. Masih jadi suami isteri lagi, tak jadi bercerai lagi lah. Dua tu tak berpisah lagi lah dua orang tu. Apabila masuk malam Ramadan yang pertama, jatuh talak di situ. Lepas pada tu tak boleh duduk bersama. Tak boleh duduk bersama. Gitu. Itu dia panggil talak dengan secara ta'liq. Itulah sebagai tambahan. Kemudian katanya keenamnya, kena najis segala badan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك